Siapa pada masuk surah Al-Insan, dan semula Ramadan kemarin kita tidak meneruskan, cuma kita tafsir mengikut apa yang Tok Imam baca pada malam tarawih. Dan hari ini insyaAllah kita mulai baca surah, masuk pada surah Al-Insan. Jadi dalam Al-Quran ini Tuhan sebut belakang nama surah. Surah Insan, surah Jin. Surah Jin pun ada. Kita lepas ada surah Jin, surah Al-Insan. Lepas tu surah Sumuk, surah Madu, surah Poti ada belakang. Jadi Allah SWT sebut. Jadi kita masuk dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni ulama kata, ada setengah ulama kata surah ni dibahasa kepada Madinah. Dan ada ulama juga kata surah ni surah Makiyah. Jadi kenapa? Ini berbeza pendapat ulama. Jadi setengah ulama kata sabit kata surah Makiyah kerana ada janji baik, janji jahat, ada balasan. Setengah ulama kata surah ni Madinah, turun ketika Nabi hijrah ke Madinah dah. Tapi itu tidaklah jadi masalah bagi kita. Yang penting kita tu tahu isinya. Jadi surah ni surah yang ke-70 ni dalam tertib baca Al-Quran. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni duduk dalam juz, akhir juz yang ke-29. Yang akhir 29. Jadi kita tahulah surah Al-Insan ni kalau mana Tok Imam baca pagi jemaah baca surah Sejadah, Tok Imam bacalah surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Jadi gunya kerana Nabi kita baca tu ya, pada pagi jemaah baca surah Sejadah dan surah Insan. Surah ni ada 31 ayat. Itu patut kita tahu. Surah ada 31 ayat. Jadi setengah-setengah makmum tu surah Sejadah tu panjang tapi tak apa kerana pergi sujud Sejadah. Tengah tu dah surah Insan ni dah. Ada jeda surah Insan tu dia kata panjang lagi. Jadi kalau tak itu tu awas panjang juga. Mari kita dengar ayat dia 2-3 ayat pada pagi ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani khidun minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini 3 ayat ada bagi ni insya-Allah. Jadi Tuhan ceritakan tentang kalian ni Tuhan ceritakan tentang kejadian manusia. Kejadian insan. Hal ata 'alal insani, tidakkah bukankah telah berlalu pada manusia hinun minad dahri, satu ketika daripada masa lam yakun syai'an mazkura, tidak ada sesuatu pun diingat pada manusia waktu itu. Tidak ada sesuatu makhluk pun disebut pada manusia waktu itu. Yang itu tanya pertanyaan ni tidak hendak pada jawab kerana Tuhan sendiri nak jawab, tapi hari dengan perkataan Tuhan tanya hal ata, tidakkah datang pada manusia atas manusia tu hinun minad dari satu ketika daripada masa lam yakun syai'an mazkura, tidak siapa dia ingat, tidak siapa dia sebut pada manusia waktu itu. Ini asal-asal manusia lagi ni. Jadi ulama, setengah ulama dia kata insan di waktu tu tidak disebut adalah pada waktu Nabi Adam dulu. Ulama dulu dia mai tafsir situ Nabi Adam waktu tu mula-mula Tuhan jadikan Nabi Adam, kita tahu dah kan. Kata mula-mula kejadian Nabi Adam tu daripada apa? Daripada tanah. Daripada tanah. Apa Tuhan bentuk manusia, bentuk Nabi Adam daripada tanah tu,
wak kelakar manusia apa gitu gini, duduk di situ tu lama masa. Ulama dulu dia kata duduk di situ tu daripada tanah liat kering, pas kering tu duduk pula di situ makan masa sampai beratus-ratus tahun. Daripada tanah kering nak jadi tanah liat tu 40 tahun, daripada tanah liat nak kering pula 40 tahun, daripada kering pun itu ni duk kakak nak dia nak tiup ruh masuk tu 40 tahun. Saya ingat ulama dulu dia kata makan masa 120 tahun. Tapi ulama hak baru ni dia kata Tuhan tak ada sebut di situ, tamu ayat kata hinu minad dahri. Satu ketika daripada masa, tak ada sebut kata lama-lama, lama mana. Tapi duk jadi kakak itu tu nak ayat kata waktu tu orang tengok pun lam yakun sa'an mazkura, tak ada sebut gapo ni. Manusia, Tuhan awak manusia. Jadi tak ada dia ada ingat apa. Tak ada dia ada ingat apa dah. Tak ada dia ada sebut apa dah. Jadi kakak gitu lah. Supaya dengan kita, supaya dia hari ni kalau kita bani, supaya orang mati dah ya. Coba dia jadi jasad gitu ya. Tubuh badan gitu. Ada dia tapi lah ni tak apa kerana kita kenal dia. Kenal kata siapa dia mati tu. Dia tu. Jadi kenal. Dulu orang tengok kakak dah itu. Apa? Tak tahu. Manusia. Tak ada dia sebut pun. Apa mari mana? Baru orang mai duk gaduh cara. Apabila ayat wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan awak manusia ni Tuhan awak khalifah di muka bumi. Baru orang tanya, nak jadi khalifah di muka bumi. Orang hak kakak pasal tu nak jadi khalifah di muka bumi. Tu baru orang baru sebut, baru ada sebut di situ tu, situlah. Tapi kalau awak jadi kakak dulu tak ada siapa dia fadu. Kenapa? Karena ulama kata Tuhan menciptakan manusia ni makhluk yang belakang pada Tuhan ciptakan makhluk-makhluk lain. Jadi manusia ni Tuhan menciptakan belakang daripada makhluk-makhluk lain, menatai gapo-gapo itu ni. Tuhan ciptakan belakang pada tu. Jadi lam yakun sa'im mazkura. Jadi setelah Tuhan sebutkan nak jadi khalifah di muka bumi, lalu itulah baru orang bergaduh. Apa itu dia boleh jadi manusia tu orang pakat gaduh, pakat gapo, pakat tanya. Pasti mana juga? Tuhan ajak juga di surah Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Tuhan nak letakkan satu amanah pada langit tak timur, pada bumi tak timur, pada bukit Tuhan tak timur. Tapi wahamal hal insan dan Tuhan pada manusia menanggungkan amanah di muka bumi ni. Di situlah baru orang pakat manusia nak sanggup amanah. Di situlah baru manusia tu baru berharga. Baru jadi manusia tu mulia di muka bumi. Kenapa? Karena menanggung amanah di muka bumi. Amanah apa? Iaitu amanah tanggungjawab nak mengamalkan dunia. Ini besar ni amanah manusia ni. Kalau tengok pada ayat dalam surah Al-Ahzab, tanggung amanah mengamalkan dunia. Ambil hawa-hawa jahat tanggung dunia ni duk ditanggungjawab manusia lah. Kalau manusia tu bertanggungjawab molek ambil dunia. Kalau manusia tu tak tanggungjawab, hura-hura lah dunia ni. Duk jadi kacau kota dunia ni kerana manusia tak tanggungjawab. Ni tengok pada ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa mahal insan innahu kana zaluman jahula. Kenapa? Bila tak ada manusia, tak ada tanggungjawab, tak ada amanah, maka jadilah zalim tang muka dunia ni. Duk situ. Ni tu ayat. Pada waktu tu belum tu ayat hak ni tak ada siapa dia bergaduh, tak ada siapa dia sebut tentang manusia. Patu tu yang kata dalam ayat 2 inna khalaqnal insana min nutfah.
Sesungguhnya kami jadikan manusia belakang pada Nabi Adam pula ni. Pas pada Nabi Adam tu kan minut pas daripada setitik air mani. Setitik air mani. Tu manusia dah jadi di hari ni. Semua tu duk jadi mugotu, jadi ning, jadi tu, jadi ning tak dunia ni. Minut pas daripada setitik air mani. Air mani suka belakang. Amsajin air mani yang bercampur. Air mani tu pula campur kan? Air mani laki-laki campur dengan air mani perempuan. Bila kita campur dua tu, situlah tu baru jadikan alaqah. Jadikan stok darah. Tu jadi situ belakang. Tak ada nak jadi kata itu sabit tu. Jadi tak patutlah manusia tu bila hidup tadi ni berasa kata kita ni mulia, berasa kita ni hormat dan tu hina. Orang hitam hina, orang tu hina, kita lebih mulia. Tu perangai setan. Setan tak boleh tak saya sujud pada Nabi Adam kerana dia berasa kata dia ni cari daripada api, Nabi Adam pada tanah. Manusia pun jangan kita berasa lagu tu, berasa kata kita ni hebat, kita ni anak orang tu, kita ni anak orang ni, kita ni anak tu, anak ni, dan ni anak orang ni. Semua tu pada Tuhan kata mintufah daripada seteteh amani laku. Pak amani tu capur pula dengan perempuan. Tu jangan jadi supaya kalau orang India ke, orang Hindu kasta orang ketua ni itu ni tak boleh nikah dengan orang ketua ni, hak rendah kerana tak setara. Okay? Daripada agama Hindu kan ya pak rekat manusia ni. Manusia ketua ni raja, manusia ketua ni hak rendah sekali. Hak manusia biasa ni hak rendah sekali. Jadi manusia rendah sekali tak boleh nikah dengan manusia hak ni. Kenapa? Dia buat kelah-kelah sendiri. Padahal tu ayat kata inna khalaqnal insana min nutfah. Tu jadikan manusia tu pada status air mani yang bercampur amsajin. Nama talihi. Kenapa? Kerana kami nak uji tu kata. Kami nak teh dia tu. Nak pesak dia tu. Molek ke tak molek? Dia tu fikir ke kedak. Faja'anna sami'an basira, maka Tuhan teh siap. Kenapa? Karena kami jadikan dia tu sami'an basira, kami jadikan pendengar dia pada dia. Penlihat pada dia. Kan Tuhan mata. Tuhan telinga. Siapa? Mata so tengok tamu ke dunia ni. Tengok gotu, tengok goni, tengok gotu pasuh dengar. Dengar gotu, dengar goni, dengar baik, dengar jahat, dengar apa. Tapi Tuhan kata dalam ayat 3, inna hadaina sabila, sesungguhnya kami tunjuk jalan pada manusia. Tuhan mata so mikir kata benar ni molek ke tak molek. Tuhan telinga so dengar benar ni molek ke tak molek. Lepas tu Tuhan akal pula so fikir. Tengok lepas tu fikir, dengar lepas tu fikir. Lepas tu dia kata inna hadaina sabila, kami tunjuk jalan ni molek, jalan tak molek. Iaitu tunjuk dengan apa? Dengan Tuhan hantarkan rasul, hantarkan agama so mimpinkan manusia. Jadi Allah untuk kita hidup pada dunia ni Tuhan wipak perkara. Inna hadaina sabila, ulama kata Tuhan wipak perkara. Satu Tuhan telinga so dengar, Tuhan mata so tengok, Tuhan akal so fikir, Tuhan agama so kita mikir tengok kata hak mana baik, hak mana jahat. Mana baik, mana jahat. Ni perkara Allah Tuhan pada manusia untuk hidup pada dunia ni. Tapi banyakkan manusianya imma syakiran, ada yang syukur, wa imma kafura, ada yang tak ada syukur, tak ada apa, bahkan menentang kufur, tak hadu, tak gapo. Ni hidup manusia tadi ni. Habis ni Tuhan wayak dah. Tuhan wayak dah Allah Tuhan pada kita ni
Tengok mata jangan tidak kata ada tengok benda maksiat saja, tengok benda baik kata mikir, lepas tu tengok. Kenapa? Mikir itulah nak jadikan kita tu ingat. Mikir tengok kan. Ada. Padahal kalau orang yang tidak ada agama tu kalau mikir tengok apa gitu ini, dunia ni tak ada siapa dia kekal kan. Pas lapis habis lapis, lepas lapis habis lapis, pas lapis habis lapis. Tentu kena ada orang yang nak jaga. Nah, kena ada orang ada atur. Kena habis hak selapis dulu. Mai selapis ni naik hidup tua pula. Dah. Dulu orang tua kita tak nenek kita habis lakon dah. Nah. Apa kan dia dah dengar sendiri benda ni? Tu Yesus tengok situ. So dengar. Kita dulu lagu ni tu hapus benda maksiat, hapus jahiliyah dulu kenapa? Orang kedai apa dulu zaman dulu kan kedai apa gitu ini habis sampai tu timbul pasal baik pula. Ni kerana ada atur lakon. Apa tu? Tu hatta pula rasul, hatta pula agama. Kliklah pada agama, tengok agama dah ajar tu. Tapi walau lagu tu waktu hari Allah pak kawan ni pah dah pun ada imma syakiran wa imma kafur. Ada suka, ada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Apa kita duk dengar cerita kan? Duk dengar orang duk royak sepuluh orang kok barat ke mana kita tak ada agama, orang putih tak ada agama. Tapi dengar dia duk mikir, dengar dia dah baca surah, dia yakin kata kena ada orang duk mengatur. Tu syakiran suka masuk agama Islam, uluk agama Islam. Tapi ada emma kafura, duk kufur. Ada kita, saya dengar orang yang disiapkan data, ketua babak Kristian. Dia tu bahasa nak baca Quran. Boleh baca makna, dia tak boleh baca Quran Arab, tapi balik makna kalah ni banyak dah. Quran balik manusia, Melayu, ada macam-macam sebenarnya bahasa. Pada lagi baca tujuh mana? Dalam surah Al-Baqarah. Dia baca tengok. Surah ayat ni. Surah Al-Baqarah di dalam juz 1. Dia baca wawailul wawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi samanan qalila. Dia baca ayat ni, dia kata wawailul lil ladzi, celakalah ataupun masuk nerakalah bagi orang tulis kitab bi aydihim dengan tangan dia sendiri. Dia tulis kitab dengan tangan sendiri. Lepas tu summa yaquluna hadza min indillah. Lepas tu dia kata ni kitab daripada Tuhan. Dia staru bi samanan qalila, dia jual beli kitab dia tu dengan harga murah. Dia tengok situ, dia kata kitab Alkitab orang Kristian dia tulis. Pendeta tulis bukan daripada Quran. Nak pergi benar kan buat tulis dengan tangan. Dia tulis sendiri, lepas tu dia pergi kata kitab ni pada Tuhan. Lepas tu dia mikir, tak kena kalau itu. Sebab itu dia pelajar Quran ni masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dakwah orang lain pula masuk 200 orang lebih dah. Tu nak ayat kata, bila dapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa nak belajar Quran, yakin pada Quran. Karena Quran ni benar-benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 ayat pada pagi ni. Mudah-mudahan kita tu mendapat hidayah, mendapat nikmat, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.